kehadiran awak. Okey, Akil, kita mulakan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey kelas, kita mula buka muka surat berapa? Baca tak WhatsApp cikgu? Muka surat berapa kelas? Kita akan mula dengan muka surat berapa? 47. Betul, 47. Okey, kalau nak bercakap aja baru buka mikrofon Kalau tak, tutup. Kita mula dengan 47. Oh, cikgu tak nak mula dengan 47 lah. Cikgu nak mula dengan 49. Boleh tak? Sebab 47, 48 tu mudah. Cikgu takut tak sempat. Boleh? Boleh. Alright. Untuk paparan lebih besar, awak klik pada full screen pada peranti awak. Tak kisah awak pakai handphone ke, laptop ke, buka full screen. Biar paparan yang cikgu tunjuk ni jadi lebih besar. Faham tak? Faham. Alright. Okey, kita mula dengan soalan nombor 1. Yang ni semua kamu belum buat lagi, betul tak? Betul. Kelas tak jawab pun cikgu tanya. Belum buat lagi kan? Betul. Jadi cara kita belajar matematik sekarang ni, kelas Google Meet adalah untuk cikgu beri penerangan dan juga tunjuk ajar tugasan yang bakal kamu buat pada minggu itu. Supaya kamu tak perlu tanya ibu bapa, cikgu dah terangkan, kamu dah faham waktu kelas Google Meet. Habis je kelas Google Meet, awak ada masa 5-6 hari untuk siapkan sebelum kelas Google Meet yang baru. Faham tak? Faham. Macam tu caranya Okey, kita mula muka surat 49. Boleh kelas? Boleh. Siapa yang baru masuk tu, belum isi kehadiran, letakkan nama penuh anda di ruang chat. Okey? Okey, kita mula. Raja di bawah menunjukkan 3 keping kad. Kad-kad itu disusun seperti raja di bawah. Selesaikan. Mudah tak ni? Mudah tak? Boleh buat tak? Ada apa-apa tak nak tanya cikgu untuk soalan nombor 1 ni? Boleh. Okey, cuma 80,000 ni. Cuma yang ini. 80,000. Untuk 80,000 ni semasa awak menyelesaikan membentuk ayat matematik, awak kena tukarkan kepada angka lah. Okey? Siapa yang tak isi lagi nama, isi nama pada ruang chat sebagai bukti kehadiran. Okey? Jadi 80,000 ni tukarkan kepada angka, dia akan jadi 8 sifar, 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 sifar.
Bermakna kita nak bentuk dah ayat matematik ni kat sini kelas. Okey. Macam mana nak bentuk ayat matematik? Sama dengan, saya nak mulakan dengan apa? Mulakan dengan segi 4 apa ni? Segi 4 tepat. Betul. Mulakan dengan segi 4 tepat iaitu 80,000. Okay. Segi 4 tepat adalah milik 80,000. Jadi tulis kat situ. Sambil tu awak terus je tulis ayat matematik pada buku aktiviti awak. Jadi habis kelas Google Meet ni, awak tinggal sambung selesaikan pengiraannya. Ayat matematik dah ada. Faham tak? Faham. Okey, kemudian 80,000 tambah dengan, kita pun tambah. Tambah dengan berapa kelas? Tambah dengan macam bentuk kipas ni. Ini suku, bukan suku. Suku lebih tapi tak sampai separuh pada bulatan bentuknya ni. Nilai dia ini. Masukkan. Okey. Sambil cikgu cakap ni awak pun buat. RM7,510.50. Kemudian diikuti dengan bentuk seterusnya. Ni tambah ke bahagi ni? Bahagi. 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 Alright, betul bahagi. So bahagi dengan berapa kelas? 10. 10. Bahagi dengan 10. Okey. Ini ayat matematiknya. Dah salin? Dah. Ayat matematik kita dah berjaya membentuk. Kemudian kita kena juga mahir menyelesaikan ayat matematik ini dengan cara yang betul. Masalah nak buat operasi mana dulu ni? Tambah ke bahagi? Bahagi. Ya. Mula-mula awak kena buat operasi bahagi ni dulu. Iaitu awak kena buat RM7,510.50 bahagi 10. Dah buat bahagi 10. Tak payah guna bahagi panjang. Kita dah pandai, kita dah belajar cara cepat kan. Kalau bahagi 10, kita kena buat apa kat sini? Ni titik perpuluhan. Ni titik perpuluhan kan? Titik perpuluhan kat sini. Ni titik perpuluhan. Kalau bahagi 10, nak gerak ke kanan ke gerak ke kiri kelas? Kiri. Bermakna, betul, bagus. Bermakna hasil bahaginya bila kita dah selesaikan dia akan jadi apa? RM? Berapa kelas? Bila dia gerak sekali je kan sebab sifarnya ada 1. Gerak sekali je. Jadi titik dia akan ada di antara 1 dan sifar di sini. Titiknya di tengah-tengah antara 1 dan sifar. Bermakna dia adalah berapa ringgit kelas? RM715.50. 15 ke? 700? RM751.50. Betul, RM751.50. Ini adalah hasil bahagi. RM7,510.50 bahagi 10. Ini jawapannya. Dah dapat jawapannya ni, barulah kita akan tambahkan. Cikgu lupa letak apa kat sini ni. Patutnya kena letak apa di depan sebelum 80,000 tu. Kurungan. Apa dia? Kurungan? Sama dengan. Lepas tu letakkan unit RM. Cikgu lupa letak RM. Okey. Ni sama dengan RM 8 sifar. Jarakkan sifar. Tambah dengan ini. Ni ayat matematik Bila dah selesaikan bahagi. Dapat jawapan bahagi yang ni. Kemudian awak bentuk pula operasi tambah. Bentuk lazim tambah. Tambahkan nombor pertama dengan hasil bahagi tadi yang ini. Faham tak kelas? Faham. Okey, boleh cikgu pergi soalan 2?
Boleh. Ada Boleh. ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya lagi untuk soalan 1 ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Dah salin ayat matematik ni? Dah. Salin je dulu, jangan kira. Kira nanti lepas habis kelas. Faham tak? Faham. Faham. Alright. Alright. Okey, nombor 2. Harga sebuah motosikal ialah RM5,608. Harga sebuah basikal adalah RM4,483 kurang daripada harga sebuah motosikal. Sebuah persatuan telah memperuntukkan RM15,500 untuk membeli 14 buah basikal. Adakah wang itu mencukupi? Buktikan. Kita nak bentuk ayat matematik. Jalan kerja awak bahagi 2. Bagi 2 kat sini. Bagi 2 tengah-tengah. Sambil cikgu buat, awak pun buat sama-sama. Tapi cikgu tak pakai pembaris. Awak pakai pembaris Okey. Pertama kita kena cari dekat sini. Apa yang penting ialah ni. Ayat ni. Harga sebuah basikal adalah RM4,483 kurang. Jadi pertama kita kena cari basikal. Betul tak kelas? Betul. Kita kena cari basikal. So kita cari basikal. Letakkan pengiraan basikal tu di sebelah kanan. Tajuknya basikal. Okey. Terus buat di sini kan di sebelah kanan kan pengiraan bentuk lazim kan? Terus buat bentuk lazim. Tapi bentuk lazim tu awak letakkan tajuk. Okey, basikal. Kita nak buat operasi apa kelas? Dia kata sini kurang. Macam mana nak cari harga sebuah basikal? Apa operasi yang kita nak buat? Tolak. Apa tolak apa? Tolak. Apa? Betul. Apa tolak apa kelas? RM5,608. 5,408 tolak 4,483. Tolak. Semua orang buat juga bentuk lazim ni sekarang. Sebab cikgu nak tahu apa dia punya hasil lepas dah tolak. Cikgu tunggu. Okey. Selesai kan? Hasil tolak ni. Dapat berapa kelas? Dapat berapa kelas? Siapa dah dapat cakap je. 1,125. Betul. 1,125. Dah dapat. Barulah kita boleh masukkan dalam ayat matematik. Ayat matematik kita pula, kita nak cari. Cari apa ni kelas? Kita nak mencari. Sebuah persatuan telah memperuntukkan RM15,500 untuk membeli 14 buah basikal. Bermakna kita punya ayat matematik tu nak tahu kalau dia nak beli 14 buah basikal, cukup tak RM15,500? Jadi kita kena buat ayat matematik untuk mengira berapa buah basikal kelas. Tak jawab? 14. Jawab cepat-cepat sikit. Tidak lambat kelas kita ni. Nanti kau habis pukul berapa? Nak habis cepat kan? Jawab cepat. Jadi, ayat matematik. Kita nak cari 14. 14 buah basikal. Aku nak cari. Aku kena buat operasi apa ni kelas? Darab. Pandai dah operasi darab. Sebab berganda kan. Kita nak gandakan. Kita nak gandakan jumlah sebuah basikal ni kepada 14 buah basikal. Jadi kita kena buat operasi darab. Dia berganda. Darab dengan sebuah basikal.
Jadi, RM1,125. Jadi, cikgu tak cukup ruang. Awak kena buat di sebelah kanan ni satu lagi. Ataupun kalau awak ada lebihan ruang di sebelah bawah, tolong buat operasi ini. Untuk dapatkan hasil darab ni. Buat sekarang. Cikgu tunggu. Buat tahu cikgu tunggu ni. RM1,125 darab dengan 14. Kita buat operasi darab save 4 dulu. Okay. Save 4. 5 darab 4. Berapa? 20. Kemudian 2 darab 4. Tambahkan dengan 2. 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. Okay. Kemudian 1 darab 4. Tambah 1. Jadi 5. Kemudian 1 darab 4. Jadi 4. Okey. Habis je kita padam nombor tumpang ni. Kemudian kita nak buat pula surface 1. Sebelum buat surface 1, kita kena pangkah dekat sini dulu. Betul tak kelas? Betul. Betul. Baru buat surface 1. Surface 1 kan senang. Salin je balik. 5, 2, 1, 1. Awak pun salin. 5, 2, 1, 1. Okey. Kemudian kita pun jumlahkan. Operasi tambah. Jadi jawapan dia sifar 5, 7, 5, 1. Dan letakkan unit RM. Dapat tak kelas? 15,750. Dapat. Dapat. Alright. Bermakna kita kena menjawab dah ni. Kita dah dapat. Jadi kita letakkan 15,750. Dan awak kena nyatakan pendapat awak. Sebab dia tanya, adakah wang itu mencukupi? Buktikan. Jadi, awak kena nyatakan pendapat awak. Awak kena letakkan pendapat awak dalam kurungan. Nak letak macam mana? Nak bagi ayat apa? Jadi, awak rasa ini, hasil yang kita dapat ni, mencukupi atau tidak? Tidak. Tidak. Tak dengar? Tidak. Jadi, Tidak. betul macam jangan letak tidak aja. Jangan letak jawapan macam ni. Tidak. Apa yang tidak? Kan cikgu tak faham apa yang tidak. Pendapat awak ni tidak jelas. Jadi, buat ayat yang panjang sikit lah. Macam mana? Nak cakap apa? Wang itu tidak mencukupi. Pandai. Betul. Siapa jawab tu? Nur Zuhaira. Nur Zuhaira. Bagus Nur Zuhaira. Betul. Wang itu tidak mencukupi. Okey, murid-murid salin. Cepat. Cikgu tunggu sebelum kita pergi muka surat seterusnya. Bukan muka surat seterusnya. Soalan seterusnya. Okey. Wang itu tidak mencukupi. Cukup setakat itu. Dah? Dah. Dah. Alright. Jangan tangguh-tangguh kerja tau. Terus buat. Sebab kalau awak tangguh-tangguh kerja, cikgu dah lah tak minta bukti awak. Cikgu tak suruh awak snap gambar pun hantar kat cikgu. Kalau siap, snap gambar. Hantar kat cikgu. Kan? Jadi maksudnya cikgu beri kepercayaan pada awak. Lepas habis Google Meet ni, lepas habis kelas Google Meet, sepatutnya awak selesaikan. Sampailah siap, awak cek jawapan belakang dan awak tandakan menggunakan pen merah. Okey? Lepas tu barulah awak boleh relax. Jangan tangguh-tangguh kerja sebab
kalau awak tangguh kerja, macam mana pun suatu hari nanti sekolah akan dibuka semula. Betul tak? Betul. Betul. Ya, bila sekolah dah dibuka semula, hari pertama cikgu masuk 5 nilam, benda pertama yang cikgu nak tengok ialah buku aktiviti awak. Cikgu nak tengok adakah anak murid cikgu ni jujur buat ke tak buat selepas kelas Google Meet. Faham tak? Faham. Faham. Alright, Faham. cikgu percaya anak murid cikgu semua boleh. Okey, nombor 3. Encik Yong membeli satu set dapur secara sewa beli. Apa maksud sewa beli ni kelas? Sewa beli bermaksud barang tu bukan kepunyaan kita lagi. Kita tak bayar habis. Dia bukan beli secara tunai. Kalau tunai macam biasa awak shopping, beli belah. Contoh awak beli, katalah awak beli air kotak dekat 99. Kedai 99 tu awak bayar RM2. Itu belian secara tunai. Ini tak, ini secara sewa beli. Dia membayar RM250 sebagai wang pendahuluan. Bermaksud mula-mula dia bayar RM250. Selebihnya ataupun bakinya dibayar secara ansuran sebanyak RM129.80 setiap bulan selama 3 tahun. Pembelian secara tunai bagi set dapur itu ialah RM4,590. Yang maknanya kalau nak beli barang ni dia beri pilihan lah. Kalau secara tunai kamu hanya perlu bayar RM4,590. Tapi kalau secara ansuran, biasanya secara ansuran wang yang kita perlu bayar adalah melebihi daripada wang pembelian secara tunai. Sebab kita kena bayar bulan-bulan lagi. Sebab kita bayar secara ansuran, sudah tentulah kita dikenakan faedah. Okey, berapakah bayaran lebihan yang dibuat oleh Encik Yong? Dia tanya macam tu. Soalan ini adalah soalan kebat, iaitu kebat dalam aras menilai. Macam mana kita nak buat kelas? Faham tak soalan 3 ni? Tak jawab? Tak. Tak faham? Okey. Encik Yong membeli satu set dapur secara sewa beli tu faham tak? Faham. 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 Dia membayar RM250 sebagai wang pendahuluan. Dia dah bayar RM250. Bermakna kalau kita nak cari berapakah jumlah kesemua yang dia perlu bayar kalau dia memilih secara sewa beli. Kalau dia memilih secara sewa beli, dia kena bayar RM129.80. Okey. Ini secara sewa beli. Kejap. Okey, kalau sewa beli, dia kena bayar sebanyak yang ini. RM129.80 selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tapi bayaran ini untuk setiap tahun ke? RM129.80 ni kena bayar, jumlah yang kena bayar untuk setiap tahun ke setiap bulan? Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Jadi kita kena darab berapa untuk dapatkan jumlah selama 3 tahun tu? Kita nak darab berapa kelas? Kita kena kira pula. Dalam 3 tahun ada berapa bulan? 36 bulan. 48 ke?
1 36. tahun 12. 36. Kalau 3 tahun 12 darab. Ya, 36. Jadi dekat sini kita kena darab dengan 36. Faham tak? Faham. Cikgu terangkan lagi. Bagaimana cara kita nak mencari semua jumlah yang sepatutnya dia kena bayar jika dia memilih ansuran secara sewa beli. Jadi jumlah yang patut dia bayar kalau dia buat secara ansuran sewa beli ialah RM129.80 darab 36. Ini je ke kelas. Ada tak apa-apa yang kita tertinggal? Ini kebat ni. Kemahiran berfikir aras tinggi. Ada Tambah apa-apa tak? RM250. Tambah dengan RM50. Tambah RM250. Kita jangan lupakan yang ini. Ya. Sebab masa mula-mula dia datang kedai tu, dia dah bayar sebanyak RM250. Jadi kita kena tambahkan. Right? So, kita kena tambahkan. Tambahkan dengan berapa kelas? RM250. RM250. Jadi ini adalah jumlah semua yang dia kena bayar jika dia memilih belian secara sewa dan ansuran. Faham tak kelas? Faham. Okay. Jadi cikgu nak awak kira ni, pengiraan ni buat di sebelah tepi. Gariskan. Okay. Buat macam yang atas ni. Buat macam soalan atas ni kan. Maknanya awak kena buat darab dulu. Lepas tu tambahkan dengan RM250. Buat sekarang. Cikgu tunggu. RM129.80 darab 36. Buat operasi darab dulu. Dah dapat hasil darab tu, baru tambah RM250. Cikgu tunggu. Tak apa, pelan-pelan. Nanti cikgu nak panggil nama. Jangan awak diam. Kita tak buka kamera. Cikgu tak tengok muka awak. Cikgu tak tahu awak buat ke tak. Cikgu cuma yakin yang awak jujur. Tengah kira ke semua tu? Korang kira ke tak? Kira. Bagus. Bagus. Cikgu tak kacau. Okey. Kira. Cikgu tunggu. Okey, Sifar 6 dulu. Sifar darab 6. Sifar. Kemudian 8 darab 6. 48. 4 sini, 8 sini. Kemudian 9 darab 6 tambah 4. Dia jadi 58. 58. Kemudian 2 darab 6.
tambah 5. Jadi 60. Kemudian 1 darab 6. 6 tambah 6. Jadi 12. Setakat ini dapat sama tak dengan cikgu? Tak jawab. Ha? Dapat. Untuk survey 6 tu dapat tak sama macam ni? Dapat. Alright. Allah. Okey. Teruskan je pengiraan awak. Sambil-sambil tu dengar. Kemudian cikgu padam yang survey 6, pengiraan survey 6 tadi. Kita buat pula survey 3. Survey 3. Sifar darab 3. Pangkah dulu kat sini. Kemudian sifar darab 3. Sifar. Kemudian 8 darab 3. 24. Kemudian 9 darab 3. 27. Tambah 2. 27, 28, 29. Kemudian 2 darab 3. Tambah 2. Jadi 8. Kemudian 1 darab 3. Jawapannya 3. Okey, untuk survey 3 ni betul tak? Dapat tak sama macam cikgu? Betul. Right. Betul. Right. Bagus. Kemudian kita jumlahkan. Sifar 8. 12. 1 letak atas. 1 letak atas. Kemudian 9 tambah 1 jadi 10. Kemudian 8, 2, 1 jadi 11. Kemudian 3, 1, 1 jadi 5. Dapat tak sama macam cikgu? Dapat. Okey, jadi sepatutnya hasil darab 36 ini kamu dapat 51,500. Ke apa? Berapa ni? Okey, kita belum letak titik perpuluhan. Letakkan titik perpuluhan mengikut nilai kat sini sama. Kalau kat sini ada ni titik perpuluhan kan? Jadi dia ada berapa angka selepas titik perpuluhan ataupun berapa tempat perpuluhan yang ada 2. Iaitu pada 8 dan sifar. 1, 2. Jadi kat sini pun kamu kena buat yang sama. 1, 2. Baru letak titik perpuluhan. Okey, jadi jawapan kita ialah 5,000. Kalau kat sini titik perpuluhan, sini adalah sah. Sah 10, ini sen kan? Sah 10, ratus, ribu. Jadi 5,000 102 ringgit 80 sen. Kita kena tambahkan dengan berapa kelas? Tambahkan dengan berapa tadi? 250 ringgit. Sama-sama buat dengan cikgu. Cikgu pun buat bentuk lazim ni. 250 ringgit. Buat di sebelah kanan awak. Tambahkan. Sifar 8 titik perpuluhan 2, 5, 3, 5. Jadi apa jawapannya kelas? Bukan jawapan lah. Ni hasil darab. Betul ke ni ya? Macam tak betul je.
Kat sini salah ni. Di sini salah ni. Tang mana salah? Jawapan dia bukan 5,102. Tadi cikgu tanya kat sini, kamu kata kamu dapat sama. Sama. Macam mana tu? Kamu buat saya makan tak? Buat saya makan. Tak nyatakan di mana kesalahan cikgu ni pada bentuk lazim ni. Yang darab 6. Yang darab 6 sepatutnya sifar darab 6 sifar. 8 darab 6 berapa? 48 kan? Okey, sifar darab 6 sifar 8 darab 6. 8 darab 6 berapa kelas? 48. Jadi 4 tu kena letak kat mana? 4 tu cikgu kena letak kat mana 4? Atas 9. Atas 9. Atas 9. Kemudian 8 kat sini. Betul dah. Okey. Kemudian 9 darab 6. Berapa 9 darab 6? 9 darab 6, 54. 54. Tambahkan dengan 4 ni. Jadi 58. Betul tak? 8 ni dah betul. Sini letak 5. Okey. Kemudian 2 darab 6. Jadi 12. 12 tambah 5. Jadi 12 tambah 5 berapa kelas? 17. 17. Jadi kat mana yang salah ni? Kat sini So, kita padam balik ni. Sama-sama semak. Tak apa, buat pelan-pelan. Okey. So, kat sini padam. 17. Jadi, 1 kat sini, 7 dekat sini. Betul tak kelas? Kelas? Betul. Seterusnya berapa? Tadi kita dah buat 2 darab 6, 12. Tambah 5, jadi 17. Seterusnya, 1 darab 6. Tambah 1, jadi 7. 7. Jadi 7 letak kat sini. Okey. Kemudian, ni boleh padam balik. Okey. Kemudian, yang bawah ni betul tak untuk survey 3 ni? Warna purple ni. Betul ke tak betul? Betul. Dapat sama tak? Dapat. Okey. Dapat. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. Kita tinggal jumlahkan. Dia jadi sifar 8. 8 tambah 4, 12. Kemudian, ni pula. 9 tambah 1, 10. Tambah 7, 17. Okey. Kemudian, ni pula. 8. 7 tambah 1 jadi 8. Jadi 8 tambah 8 jadi 16. Kemudian 3 tambah 1 jadi 4.
Jadi di sini pun untuk operasi tambah pun awak kena tukarlah balik. Tukar balik. Okey. So, dapat tak tadi? 4 berapa? 4,672. Jangan lupa letakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan tadi 2 kali kan kat sini. Sama jugalah kat sini pun 2 kali. 1, 2. Ini titik perpuluhan. Jadi, jangan lupa letak RM pula kat sini. Kemudian kita buatlah operasi tambah. RM RM4,672.80 tambahkan dengan berapa tadi yang mula-mula dia dah bayar sebagai wang pendahuluan? RM250. Alright, jadi jumlahkan sifar 8 titik perpuluhan 2. 7 tambah 5, 12. Kemudian 6, 7, 8, 9. Kemudian 4. Okey, dapat tak hasilnya? Dapat tak hasil dia macam ni? Dapat. Okey, bermakna RM4,922.80 adalah jumlah yang dia kena bayar secara ansuran selama 3 tahun tu. Faham tak kelas? Faham. Okey, kalau kita dah cari, barulah kita boleh bentuk ayat matematik. Ni ayat matematik belum bentuk lagi tau. Barulah kita boleh bentuk ayat matematik. Dia tanya, soalan dia berbunyi, berapakah bayaran lebihan yang dibayar oleh Encik Yong? Maksud dia kat sini, berapakah berapa bayaran yang dia kena bayar lebih jika dia membeli secara sewa beli berbanding dengan secara tunai. Jadi kita kena buat operasi apa kelas? Tolak. Betul, bagus. Kalau secara sewa beli tadi, mestilah lebih tinggi harganya daripada secara tunai. Jadi, letakkan jumlah yang dia kena bayar secara sewa beli tu di bahagian depan. Sebab bahagian awal ni mesti yang besar tolak kecil. Masukkan tadi. Apa jawapan kamu dapat tadi? Sebut. 4,900. 90 sen ke 80 sen? Tadi kita dah kira. 80 sen. Tengok. 4,922.80 sen. Tahu? Okey. 4,922.8 kupang. Orang Kedah kata 8 kupang. Alright. Tambah dengan tambah pula. Operasi apa kelas kita nak buat? Berapa lebihnya? Maknanya kita nak mencari perbezaan. Berapa lebih yang dia? Tolak. Tolak dengan bayaran tunai tadi. RM4,590. Kalau awak selesaikan ni, awak akan dapatlah jawapan. Itulah lebihan dia. Ataupun perbandingan antara ni apa? Sewa beli. Ni sewa beli. Yang ini pula secara tunai. Faham tak kelas? Faham. Kita dah sampai sini. Awak dah faham belum soalan nombor 3 ni? Dah. Yang buat hasil tolak. Bagus. Hasil tolak ni awak selesaikan lepas habis kelas Google Meet. Boleh? Boleh. Yang penting cikgu nak bagi awak faham je soalan ni. Okey? Boleh teruskan soalan seterusnya? Boleh. Alright. Kita pergi muka surat 50.
Muka surat 50, soalan nombor 4. Raja di bawah menunjukkan harga 4 jenis item. Bukan item. Item. Okey. Pertama, gambar peti ais RM3,399. Ini gambar penghawa dingin RM2,092.50. Yang ni pula TV. Ini harga dia. Ini pula, ni apa ni? Apa ni kelas? Kursi urut. Kerusi Pandai. Kursi urut sedapnya kalau duduk atas kursi ni kan. Tekan aja sedap badan. Ni harga dia. Okey, soalan. Puan Hani membeli 3 item yang mempunyai harga yang tinggi. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya? Okey, 3 item. Untuk soalan A tu, awak kena buat operasi apa? Kalau nak cari jumlah 3 item tertinggi. Operasi? Tambah. Item pertama, katalah A. A tambahkan dengan B, tambahkan item ketiga C. Ketiga-tiga item ini mestilah paling tertinggi. Okey. Siapa yang kita nak pilih? Cikgu bulatkan gambar. Awak sebut. Siapa? Siapa pula? Benda apa paling tinggi? Peti ais. Peti Peti ais. ais. Alright, lagi? Alat pengurut. Alat Kursi pengurut. Kursi urut. Kursi urut. Lagi? Lagi TV. satu. Yang 3. 3 tertinggi kita nak pilih. Betul. Ya, jadi ketiga-tiga ini 1, 2, 3 masukkan dalam ayat matematik, cari jumlahnya. Faham tak? Faham. Faham. Okey, boleh buat soalan 4A? Faham. Boleh. Alright, kita tak nak buang masa. Yang boleh awak boleh selesaikan sendiri. Awak dah faham, tak perlu bantuan ibu bapa dah. Jadi awak terus kira selesaikan. Dah selesai, tanda right pakai pen merah. Rujuk jawapan buku belakang. Buku surat belakang. Boleh? Boleh. 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 Alright, kita teruskan soalan B. Soalan B. Harga sebuah pendingin hawa ni aircon tu lah, adalah 3 kali harga sebuah mesin basuh. Nanti cerita pasal mesin basuh pula. Dalam gambar ni ada tak mesin basuh? Tak ada. Tak ada. Ini sebab tu dia suruh berfikir. Maknanya dia pula suruh buat operasi beza. Hitung beza antara harga sebuah apa? Sebuah televisyen dengan sebuah mesin basuh. Jadi awak kena cari televisyen sebiji berapa harga, mesin basuh sebiji berapa harga. Dah tahu kedua-dua harga ni, awak kena buat operasi apa? Tolak. Okey, sekarang ni televisyen kita dah tahu ke belum? Dah. Televisyen yang ini kan? Ini televisyen, dah settle, tak ada masalah. Sekarang masalah kita mencari sebuah mesin basuh. Jadi jalan kerja awak nanti, awak kena macam biasalah. Gariskan tengah. Cari mesin basuh. Mesin basuh. Cari dulu mesin basuh. Selagi tak cari mesin basuh, macam mana kita nak buat ayat matematik dekat sini? Jadi mesin basuh macam nak kira? Dia kata mesin basuh ni 3 kali. 3 kali apa? Sebuah pendingin hawa adalah 3 kali harga sebuah mesin basuh. Mana pendingin hawa? Yang ni. Dia kata harga sebuah pendingin hawa, maknanya harga aircon ni adalah 3 kali harga sebuah mesin basuh. Apa maksud dia tu? Maksudnya kat sini, ayat ni, kalau awak fahamkan ayat ni, awak dapat kena pasti sama ada aircon lebih mahal ke atau mesin basuh lebih mahal? Mesin basuh. Mesin Mesin basuh. lebih mahal. Betul, bagus. Bermakna kita kena buat operasi darab. Sebab itu kena buat operasi darab. Kita kena gandakan sebanyak 3 kali. Okey, jadi nak cari mesin basuh 3 kali berapa kelas? 3 kali berapa ni? 3 kali harga
Televisyen ke pendingin hawa? Pendingin. Kat sini dia tulis pendingin hawa. Patutnya penghawa dingin kan? Terbalik. Jadi 3 kali. 3 kali berapa ni cikgu nak letak? Ni 2,000. RM22.50. Ya, betul. RM2,092.50. Okey. Yang ini. Ini pengiraan untuk dapat mesin basuh. Faham tak kelas? Okey. Lepas dah kira, dah dapatkan jumlah mesin basuh tu, barulah awak buat operasi tolak. Letakkan mesin basuh, tolak dengan televisyen tu tadi. Faham? Faham. Kita tak banyak masa dah. Yang penting cikgu nak bagi awak faham je sebelum awak buat sendiri. Boleh? Boleh. Alright. Kita teruskan soalan nombor 5. Jadual di bawah menunjukkan wang sumbangan yang diberi oleh 2 buah syarikat. 2 buah syarikat. Kesemua wang itu diagihkan sama banyak kepada 20 buah kebajikan. 20 buah badan kebajikan. Rumah kebajikan lah ni. Soalan A. Hitung wang sumbangan yang diterima oleh sebuah badan kebajikan. Jadi kita kena buat operasi apa ni kelas? Ni 20 buah. Soalan nak sebuah saja. Operasi apa kelas kalau nak cari sebuah badan kebajikan? Hello? Dah tak ada ke semua orang ni? Cikgu tanya ni. Agak-agak kalau daripada 20 buah kebajikan, nanti kita akan kira lah. Untuk 20. Macam mana nak jadi sebuah badan kebajikan tu operasi apa? Bahagi. Betul, operasi bahagi. Tapi mula-mula awak kena jumlahkan dulu wang sumbangan ni. Dah jumlahkan wang sumbangan ni, barulah kita agihkan sama banyak. Jadi, awak kena buat operasi apa dulu? Dalam kurungan, tambahkan dulu. Betul tak? Betul. 127,500. Tambahkan dengan 240,000. 240,800. Okey. Bila awak dah tambah, kita dah dapat jumlah kesemua wang sumbangan, barulah wang sumbangan itu diagihkan sama banyak. Barulah dibahagikan. Jadi kita akan bahagi dengan berapa kelas? 20. Bagi dengan 20. Dapatlah hasilnya, hasil ayat matematik ni lah wang sumbangan untuk sebuah badan kebajikan. Faham tak? Faham. Alright. Soalan B. Boleh pergi soalan B dah? Boleh. Ikan memberi Hello, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Alright. Kita teruskan. Salah sebuah badan kebajikan memberi biasiswa sebanyak RM500 kepada 15 orang murid miskin. Hitung baki wang sumbangan itu. Jadi sebuah badan kebajikan je. Kita dah kira sebuah ni tadi kan? Okey, tutup mikrofon.
Siapa buka mikrofon tu tutup dulu. Bising. Alright. Jadi, sepatutnya mikrofon tutup dulu. Hafiz Wahab. Siapa Hafiz Wahab ni? Tutup mikrofon. Kalau tak bising. Alright. Salah sebuah badan kebajikan. Maknanya sebuah badan kebajikan lah. Tadi kita dah kira kan. Sepatutnya kalau awak kira ni awak akan dapat hasil dia adalah RM18,415. Okay. Maknanya dia bagi wang sumbangan kepada 20 badan kebajikan. Setiap badan kebajikan dia dapat jumlah ini wang sumbangannya. Setiap sebuah badan kebajikan dia akan dapat ini. Jadi, salah sebuah badan kebajikan tu pula, wang didapat tadi RM18,415. Dia beri beasiswa. Memberi beasiswa. Dia beri beasiswa sebanyak RM500 kepada 15 orang murid miskin. Hitung baki wang sumbangannya. Jadi dia kena buat operasi apa ni kalau nak cari baki? Bahagi. Tak, nak cari baki Tolak. terus. Tolak. Fahamkan soalan cikgu tu betul. Kita buat operasi tolak. Kita nak tolakkan dengan apa? Kita nak tolakkan dengan berapa banyak beasiswa yang dia dah bagi. Jadi, berapa banyak beasiswa yang dia dah bagi, kita kena buat pula operasi yang lain dulu sebab kita tak dapat lagi. Okey, jumlah semua beasiswa yang dia bagi ialah RM500 darab dengan berapa? 15 orang murid yang miskin. Faham tak kelas? Jadi ini ayat matematiknya. Faham? Faham. Faham. Jadi ini adalah beasiswa, jumlah beasiswa yang diberi. Bermakna cikgu fahamkan lagi kisah ni. Badan kebajikan, katalah badan kebajikan anak yatim si jangkang. Okey, dia terima RM18,415. Banyak kan dia terima tu? Okey, lepas tu dia merancang untuk memberi sedikit beasiswa kepada dia punya penghuni rumah kebajikan tu. Dia nak beri RM500 untuk 15 orang murid miskin. Untuk setiap 15 orang murid miskin. Jadi inilah jumlah yang dia beri beasiswa tu. RM500 darab 15 orang. Dah dapat jumlah hasil darab tu. Barulah 18,415 kita tolakkan dengan hasil darab tadi. Jangan lupa letakkan kurungan pada ayat matematik. Faham tak kelas soalan B ni? Faham. Okey. Ada apa-apa nak tanya untuk muka surat 49 dan juga 50 sebelum cikgu pergi? Tak ada. Boleh? Tak ada. Betul tak ada? Jangan lepas habis kelas Google Meet awak tanya-tanya lagi mak ayah awak suruh tunjukkan. Boleh? Boleh. Alright, kalau boleh kita pergi. Yang ni kita pergi laju sikit sebab dia senang Kita tinggal sekarang dah pukul 1:09. Cikgu cuba 5 minit. Sebab untuk muka surat 47 dengan 48 awak buat pada buku aktiviti buku tulis. Macam biasalah, kalau kertas 1 kita akan buat, kita jalan kerjanya kita tak buat dalam buku aktiviti, kita akan buat dalam buku tulis kan. Buku tulis apa yang dah tebal? Matematik 1 ke matematik 2? 1. Okey, jadi awak gunakan, kita tukar pula buat buku matematik 2. Boleh? Boleh. Okey, untuk muka surat 47 ni awak buat pelan-pelan. Buat bentuk lazim. Dia banyak pengiraan yang pengiraan yang asas, tambah tolak darab bahagi. Angka-angka ni kan semua dia dah beri. Awak tak payah bentukkan ayat matematik.
Jadi ini semua adalah kemahiran asas pengiraan saja. Buat pelan-pelan, bentuk lazim tu buat pelan-pelan. Macam cikgu buat sama-sama dengan awak tu. Faham? Kalau awak dah buat, awak dah cek jawapan dia dekat muka surat belakang. Katalah nombor 7 ni jawapan dia B. Tapi awak buat-buat tak dapat B. Macam cikgu tadi pun ada buat silap kan? Bermakna kalau awak buat tak dapat jawapan dia B, awak tengok daripada awal pengiraan bentuk lazim awak tu. Dekat mana kesalahan dia. Faham tak? Faham. Alright. Kita Faham. tengok. Nombor 1 ada masalah? Ada. Okey. Okey. Sekarang awak tengok. Nombor 2 macam ni soalan dia. Nombor 3 pun senang je bahagi 25 kan? Okey. Nombor 4. Okey, nombor 4 ni kelas. Kita nak buat operasi apa dulu kelas? Tambah ke darab? Darab dulu 4 darab dengan RM750 dulu. Dah dapat hasil darab baru tambah dengan RM18,250. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay. Nombor 5 pula. Nombor 5, bila ada kurungan, buat dalam kurungan dulu. Bermakna untuk soalan nombor 5 ni awak kena buat tolak dulu. Dah dapat hasil tolak, barulah hasil tolak tu awak darab dengan 17. Faham? Faham. Faham. Okay. Nombor 6 ni, 100 darab dengan berapa, dapat ini. Boleh buat tak ni? Ni senang kan? Boleh. Nah. Okey. Kemudian nombor 7. Buat operasi apa dulu ni? Tambah ke bahagi? Bahagi. Betul, buat bahagi dulu. RM75,164. Awak kena bahagi 8. Dah dapat hasil bahagi, baru tambah dengan yang depan ni. Okey. Nombor 8. Buat mana dulu? Tolak ke bahagi? Bahagi. Betul. Buat bahagi dulu. Dah dapat bahagi, barulah RM108,000 ni tolakkan dengan hasil bahagi tadi. Faham? Faham. Okey, nombor 9. Buat tambah dulu ke buat darab? Tambah. Kenapa buat tambah? Sebab dalam kurungan. Betul, sebab tambah ni. Betul. Sebab ada dalam kurungan. Kena buat benda yang ada dalam kurungan. Kena buat operasi yang ada di dalam kurungan dulu. Okey? Nombor 10. Nombor 10 ni semua teknik-teknik ataupun kemahiran menggerakkan cara cepat Gerak ke kanan untuk darab. Gerak ke kiri untuk bahagi. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okey. Nombor 11. RM240,360 diberikan kepada Ana dan Yusni. Ana mendapat RM90 lebih daripada Yusni. Hitung wang yang diperoleh Yusni. Boleh buat tak ni? Boleh. Alright. Boleh. Alright. Okey. Sekarang baca dulu sendiri nombor 12. Baca pelan-pelan. Cikgu tunggu. Boleh buat ke tak boleh buat? Dah? Cuba bentukkan ayat matematik. Pandai tak? Okey, nombor 12 ni. Agaknya macam mana kita nak bentuk ayat matematik dia?
Okey, mula-mula RM11,630. Lepas tu? Lepas tu nak buat apa kelas? Operasi apa? Bahagi. Salah. Kita tak boleh bahagikan lagi sebab Darab. salah. Tengok jumlah harga bagi sebuah komputer dan 3 buah televisyen. Maknanya di dalam jumlah ini terdapat sebuah komputer. Cikgu letakkan K sebuah komputer dan 3 buah TV. 3 TV. Dalam jumlah ni. Dalam jumlah ni ada 3 TV yang sama harganya dengan 1 komputer. Soalan akhir dia tanya berapakah harga sebuah televisyen. Kita tak boleh bahagi sebab kita tak boleh terus bahagi 3 sebab dalam jumlah ni ada komputer. Kita kena buang dulu komputer tu. Betul tak? Operasi apa? Tolak. Yes. Tolak dengan berapa? Tolak berapa kelas? 1,880. Yes. Betul. RM11,630. Tolak dulu RM1,880. Kita dah buang komputer. Sebab tolak kan maknanya buang komputer. Barulah baki. Hasil tolak ni maksudnya baki lah. Barulah baki kita akan buat operasi apa pula? Bahagi. Ya, barulah kita bahagi dengan berapa kelas? 3. Bahagi dengan 3. Faham tak? Faham. Jadi salin ayat matematik ni, salin. Jadi habis kelas nanti awak tinggal sambung kira je. Right? Maknanya buat tolak dulu, lepas tu bahagi 3. Jadi tolak ni jangan lupa kena buat apa kelas. Kalau kita biarkan ayat matematik kita macam ni, bermakna saya kena buat bahagi dulu tau. Apa yang tertinggal pada ayat matematik kita ni? Kurungan. Yes. Kurungan cikgu nak letak antara apa dengan apa? Dekat operasi apa? Operasi apa yang termasuk dalam kurungan? Operasi tolak ke bahagi? Tolak. Yes, betul. Operasi tolak dulu awak kena letak kurungan. Jadi pada jalan kerja buku matematik 2 nanti, awak letakkan dulu macam biasa lah cikgu ajar kan. Langkah pertama mesti letak ayat matematik. Sebelah kanan jalan kerja. Jawapan akhir awak letakkan di bawah ayat matematik. Jangan lupa letakkan sama dengan. Bawah ni pun jawapan akhir. Letakkan sama dengan. Faham? Bawah ni jawapan akhir letak di bawah ayat matematik. Boleh tak kelas? Boleh. Alright. Boleh. Seterusnya, muka surat terakhir ni. Boleh lagi cikgu teruskan Google Meet ni? Siapa yang dah terkeluar tu, mungkin data ke apa ke kan, line dia tak clear. Boleh tengok rakaman macam biasa. Okey, nombor 13. Baca sendiri dulu. Yang penting Google Meet ni adalah cara awak berinteraksi dengan cikgu untuk awak tanya mana-mana soalan yang awak tak faham. Supaya awak tak perlu tanya ibu bapa dah. Tak perlu susahkan ibu bapa. Awak dah faham, awak dah boleh buat sendiri. So, nombor 13. Boleh buat tak? Faham ke tak faham? Faham. Boleh buat Apa ayat matematiknya? Ni gaji pokok allowance. Untuk setiap bulan tau. Setiap bulan dia akan dapat gaji pokok ni maksudnya gaji asas dia. Ataupun orang putih panggil basic. Okay, gaji asas dia. Gaji asas ni pula tambah allowance. Allowance tu mungkinlah apa-apa allowance kan yang syarikat tu bagi. Maknanya ditambah lagi dalam gaji pokok ni. Ini kedua-dua ini kalau dijumlahkan, itulah jumlah sebenar untuk setiap bulan. Itu maksud jadual ini. Faham tak kelas? Faham. Okey, macam mana kita nak bentuk ayat matematik? Kalau awak kata faham, maknanya awak mesti pandai bentuk ayat matematik. Kita nak mulakan dengan apa?
Soalan tanya hitung jumlah pendapatan Encik Suresh dalam tempoh setengah tahun. Kelas. Kalau setengah tahun bermakna how many months? Berapa 6 bulan? bulan. 6 Yes. bulan. 6 bulan. 6. Bermaksud awak punya ayat matematik itu mestilah pengiraan untuk 6 bulan ataupun 6 kali. 6 kali pengiraan untuk gaji bulanan. Betul tak? Jadi 6 kali berapa? 6 mestilah kali dengan gaji setiap bulan. Jadi macam mana nak cari gaji setiap bulan? Macam mana cikgu nak teruskan ayat matematik? Cikgu nak teruskan apa pula? Tulis apa? Kurungan. Pandai. Betul. Kurungan. Kemudian letakkan. Jumlahkan gaji pokok dia. Jumlahkan gaji bulanannya dalam kurungan tu. Jadi 5,328 tambah dengan RM250. Faham tak kelas? Jadi ini adalah ayat matematik untuk menyelesaikan soalan 13. Faham tak kenapa ayat matematiknya terbentuk begitu? Kelas, faham tak? Dah hilang korang ni. Faham. Wah, dah letih dah tu. Sikit lagi. Come on. Ni sampai 18 ni supaya awak faham. Jadi awak tak adalah tanya ibu bapa dah. Okey, 14. Baca sendiri. Boleh buat ke tak boleh buat? Okey kelas. Boleh buat ke tak? Soalan 14. Boleh. Yang lain, kalau ada yang tak boleh, tak faham soalan 14, jawab. Cakap cikgu tak faham 14, tak boleh buat. Boleh? 14 ni cikgu rasa macam senang. Senang kan? Boleh kan? Boleh. Okey, soalan 15 pula. Baca sendiri. Boleh buat tak? Kelas? Boleh. Boleh? Alright. 16. Boleh ke tak? Tak. Tak boleh? Okey, cikgu tunjukkan. Okey kelas, sekarang kita pergi nombor 16. Ayah menggunakan 8% daripada bonus tahunan berjumlah RM9,500 untuk membeli 2 buah basikal yang sama. Berapakah harga sebuah basikal itu? Maknanya, dia membeli 2 buah basikal yang sama harga. Iaitu, berapakah harga 2 buah basikal tu? Sebanyak 8% daripada wang ini. RM9,500 ni, dia tak guna semua untuk beli basikal. Dia hanya guna 8%. Pertama, awak kena cari dulu jumlah untuk 8% tu berapa sebenarnya. Jadi, cara pengiraan dia, cikgu tunjukkan pada paparan yang lebih jelas. Paparan kosong. Jadi, 8% tu berapa sebenarnya? Ini cara nak kira. Tukarkan peratus kepada pecahan. Dia menjadi berapa kelas? Tukarkan peratus kepada pecahan, dia jadi berapa? Berapa? 8%. 8%. Betul, pandai. 8/100.
kita kena buat operasi darab. Kalau kita nak tahu 8% tu berapa ringgit. Berapa RM. Berapa ringgit. Kita darabkan dengan jumlah bonus tu tadi. Jumlah bonus berapa? 9,000? 9,000? 9,500. 9,500. Okey, ini ayat matematik. Tajuknya tak payah perkataan, letak 8% saja. Kita letak 8% bermakna cikgu faham awak menunjukkan pengiraan untuk mencari nilai 8% tu. Faham tak setakat ni? Faham. Alright, kalau faham, kita teruskan pengiraan. Macam mana nak potong ni? Macam mana nak potong ni? Pakai pasangan A, B, C. Nak berganding dengan yang mana dulu? A dengan B ke atau B dengan C? B dengan C. Alright, B dan C kita akan potong apa? Sifar. Sifar. Betul tak? Boleh potong lagi tak? Sifar yang ini pula. Boleh. Betul. Boleh. Masih lagi boleh sebab dia di tempat, nilai tempat yang sama. Sekarang penyebut dah tinggal satu. Dah habis. Penyebut jangan pandang dah. Sekarang cara nak selesaikannya seterusnya adalah 80 berapa? 8 darab dengan RM95. Jadi langkah seterusnya awak buat pula bentuk lazim RM95 darab dengan 8. Okey, selesaikan. 5 darab 8 berapa kelas? Kelas? 40. 40. 4 sini, sifar sini. 9 darab 8 berapa kelas? 9 darab 8? 2. 72. Jangan lupa tambahkan nombor tumpang. Tambah 4. Jadi 76. 6. Bermakna 8% yang digunakan untuk membeli 2 buah basikal. Dia beli berapa basikal? 2 buah basikal. 2 basikal. Dia menggunakan RM760 untuk membeli 2 basikal. Kita dah kira dah 8% tadi. Ini kiraan 8%. Dah kira kita dapat hasilnya RM760. Baru kita pergi pada soalan. Okey. Berapakah harga sebuah basikal itu? Dia tanya harga sebuah basikal aja. Barulah awak boleh membentuk ayat matematik. Ayat matematik awak apa? Tadi kita dapat berapa? 700? Kelas? Kita dapat? 760. RM760 tadi kita dapat. Ini untuk 2 buah basikal. Kalau nak dapat sebuah basikal, soalan tanya sebuah aja. Kena buat operasi apa pula? Bahagi. 760 bahagi berapa? 2. Bahagi 2. Akan dapatlah jawapan. Faham tak soalan 16 ni kelas? Faham. Boleh ke tak ni? Sikit lagi. Lagi 2 lagi. Baru kita tamatkan kelas. Boleh? Boleh. Alright. Baca soalan 17. Baca sendiri-sendiri dulu. Raja di bawah menunjukkan harga set sofa bagi pembelian secara kredit. Secara kredit bermaksud secara ansuran. Kredit tu maksudnya, ingat lagi tak kelas? Apa maksud kredit? Who apa? Who? Tang. Hutang. Betul. Utang. Secara hutang.
Hutang ni kredit Harga pembelian secara kredit adalah RM664 lebih mahal daripada pembelian secara tunai. Okey, kita pun memang dah faham kan? Kalau bayar ansuran iaitu secara hutang, jumlah yang kita kena bayar keseluruhannya sebenarnya adalah mesti biasanya lebih daripada kalau kita pilih secara tunai. Okey, hitung harga set sofa jika dibeli secara tunai. Boleh buat tak kelas? Faham tak? Boleh buat sendiri ke tak boleh? Dah hilang ke korang ni? Korang. Boleh. Boleh buat tak Boleh. nombor 17? Boleh. Boleh. Alright, kalau boleh. Maknanya operasi apa? Kau akan buat operasi apa? Untuk hitung harga set sofa. Hitung harga set sofa jika dibeli secara tunai. Korang akan buat operasi apa nanti? Korang kena kira ni dulu kan? Cari hasil darab RM36 ni untuk kira jumlah pembelian secara kredit. Kemudian dah dapat hasil darab ni kena buat operasi apa? Tolak. Pandai, betul. Tolak dengan berapa? 664. Betul, tolak dengan 664. Okey, maknanya fahamlah tu nombor 17. Akhir sekali, nombor 18. Baca sendiri. Jadual di bawah menunjukkan penyata buku simpanan wang Aina. Baki awal tahun, maknanya awal-awal. Mula-mula ada RM5,000. Kadar faedah setahun 3%. Nilai faedah, maknanya nilai faedah yang didapat. Bukannya dia nak jumlah wang keseluruhan dia. Dia nak nilai faedah 3% tu je. Nilai faedah bermaksud dia tanya faedah. Bukan dia tanya wang keseluruhan dia. Jadi, hitung jumlah wang simpanan Aina selepas genap setahun. Okey. Akhirnya dia tanya hitung jumlah wang simpanan Aina selepas genap setahun. Bermakna, kalau nak cari jumlah wang simpanan Aina, mestilah wang yang dia ada baki awal ditambahkan dengan nilai faedah yang dia dapat kerana dia tak keluarkan duit RM5,000 ni selama setahun. Kalau dia tak keluarkan duit ni, RM5,000 ni dia tak keluarkan selama setahun, bank akan beri lagi duit sebanyak RM3. RM3 pula. Bank akan masukkan duit sebanyak 3%, iaitu kita panggil faedah. Bank akan beri 3% faedah dan dia akan masukkan ke dalam akaun yang ada RM5,000 ni. Bermakna pada hujung tahun, simpanan dia akan bertambah atau berkurang daripada RM5,000. Kelas? Bertambah. Jadi boleh buat tak ni? Nombor 18. Boleh. Bermakna awak kena cari 3. Cikgu tunjuklah sekejap Takutkan nanti tak boleh buat. Alright. Sikit lagi. Tahan. Bermakna untuk cari pengiraan nombor 18 ni, awak kena cari 3% faedah yang bank akan bagi tu. Ganjaran yang bank akan bagi berapa. Dan awak kena tambahkan dengan duit yang memang dah ada dalam bank awak itu, iaitu RM5,000. Bermakna pada jalan kerja sebelah kanan ini awak kena hitung 3%. Nak hitung 3%, macam mana nak hitung 3% kelas? 3% kena tukar dulu kepada pecahan. Dia jadi berapa? 3%. Pandai. 3%. Darab dengan berapa kelas? Nak letak apa sini? Sini nak letak apa? Sini nak letak apa? Cepat. Tangan ni dah menari dah ni. Pandai. RM5,000. Kalau tak nak letak RM pun tak apa Untuk pengiraan sebelah kanan, tak letak unit pun tak apa. Tetapi pada belah kiri, iaitu
ruang untuk awak letak ayat matematik, wajib letakkan unit. Okey, 5,000. Tebuhlah 5,000. 5. Sam. Okey, macam nak potong ni? Pantas sikit potong. Cikgu tolong awak ni. Nak potong berapa sifar ni? Atas bawah. Berapa sifar kita boleh potong? Betul. Sub 2. Ni pun 2. Sub 2. Penyebut dah tinggal 1. Jadi 3 darab 50 berapa kelas? 150. Yes. 50. Okey, jadi kita teruskan pengiraan kita ni. Ayat matematik. Sambung. Jadi 3% tadi kita dah kira, turunkan bawah. Berapa 3% tu? 150. Okey. RM150 tambahlah dengan RM5,000. Inilah jawapan ataupun jalan kerja untuk mencari apa yang soalan 18 tanya, iaitu hitung wang simpanan Aina selepas genap setahun. Faham tak kelas? Faham. Alright, kalau faham, lagi sekali cikgu nak tanya apa nama awak dah ni. Dah letakkan nama awak pada apa? Pada ruang chat. Ruang chat itu adalah awak punya kehadiran. Kalau awak tak type, walaupun awak ada, bermakna awak tiada. Faham tak? Faham tak? Dah letak dah? Dah letak dah nama? Dah ada ruang chat? Siapa yang terkeluar, boleh semak balik rakaman nanti. Okey? Ada apa-apa lagi tak kelas nak tanya cikgu? Sebelum kita stop hari ni. Cara buat dekat matematik 2 tu, tulis ayat matematik, lepas tu terus buat bentuk lazim je. Ulang balik. Tak dengar. Cara buat dekat matematik 2 tu, tulis ayat matematik, lepas tu terus buat bentuk lazim. Macam biasalah. Macam yang selalu cikgu terangkan. Kalau kita nak buat, ini untuk soalan apa ni? Yang matematik 2 iaitu soalan objektif. Muka surat 47 dan 48 ke? Ya. Cara nak buat dia, macam biasalah macam kita kat kelas. Awak tak perlu salin soalan. Kalau soalan tu macam soalan nombor 1, dia tak perlukan ayat matematik. Kan? Terus buat bentuk lazim. Sebab dia bukan penyelesaian masalah. Betul tak kelas? Betul. Bagi soalan penyelesaian masalah, soalan-soalan penyelesaian masalah adalah soalan yang bercerita. Yang bercerita macam bermula dengan soalan nombor 11. Tengok soalan nombor 11, tengok sekarang. Nombor 11 tu bercerita kan? Soalan penyelesaian masalah. Ayat dia panjang-panjang. Soalan nombor 11, lagi soalan berapa? Soalan 12. Soalan 13 sampai soalan 18 ni semua soalan jenis penyelesaian masalah. Kalau soalan penyelesaian masalah, langkah kerjanya ada ada berapa? Ada 3. Iaitu pertama kena letak apa kelas? Garisan. Apa tu? Matematik. Ayat matematik. Itu langkah kerja yang pertama. Awak kena letakkan ayat matematik. Kemudian kena tunjukkan jalan kerja di sebelah kanan. Bentuk lazim lah, segala bentuk lazim. Kemudian jawapan akhir diletakkan di bawah ayat matematik. 3. Ayat matematik, jalan kerja, jawapan akhir. Faham tak kelas? Matematik 2 pun kena bahagi. Siapa tadi tu tanya? Ulang balik. Dekat matematik 2 pun kena sebelah ayat matematik, sebelah bentuk lazim. Betul. Itulah langkah kerja untuk menjawab soalan. Tapi tak perlu salin soalan. Siapa tanya tu tadi? Siapa tu nama? Auni. Auni. Maknanya awak tak perlu salin soalan untuk buat dalam matematik 2 tu. Letakkan jalan kerja saja. Faham? Faham.
Okey, ada apa-apa lagi nak tanya cikgu? Yang lain, ada apa-apa? Aish, ada apa-apa nak tanya? Sarah, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Alright, kalau tak ada, okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi minggu depan. Kelas, jangan lupa buat kerja yang cikgu cakap. Jangan tangguh-tangguh. Bukannya nak kena siapkan hari ni. Buat pelan-pelan. Dalam masa seminggu, awak kena siapkan matematik 2. Matematik 2. Dalamnya mesti ada jalan kerja untuk semua soalan muka surat 47 dengan 48 tu. Dan juga muka surat 49 dengan muka surat 50 awak kena buat dan awak kena tandakan dalam buku aktiviti. Boleh kelas? Boleh. Okey. Boleh. Ada apa-apa lagi kan nak tanya? Okey. Tak ada. Okey, itu saja kelas. Assalamualaikum. Bye-bye. Apa-apa kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu ya. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Terima Bye-bye. kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye.